Bagi. Okay. So thank you. Terima kasih dan selamat datang ke Teppanyaki untuk minggu yang baru dan juga ini Teppanyaki last Teppanyaki pada bulan Januari. Okay. So kita tinggal 2 hari saja untuk closing. So Sifu harap semua yang tengah fight 5cc, 25cc atau F2D atau upper level super AM ke manager ke, okay, ambil peluang ini. 2 hari semua boleh capai. You fikir nothing is impossible. So topik pada pagi ini is nothing is impossible, okay. 2 hari pun kita banyak boleh capai. So yang penting adalah kita ada hasrat dan ada niat yang sangat besar. So Sifu baru saja post, saya rasa semalam Sifu ada post tentang kisah seorang FBO Jepun. So you orang semua kenal. Dia baru saja pun datang ke Malaysia last year Malaysia Rally sebagai guest speaker. Okay, nama dia Honami. So Sifu ada share tentang kisah Honami. So Sifu kenal dia pada tahun 2018. Sebenarnya Sifu pun dah tahu lah. Masa itu Sifu dijemput pergi Jepun, pergi Osaka. Okay, buat satu seminar GLT untuk kawan-kawan FBO Jepun. Because masa itu Jepun baru saja mula mau lahirkan. Mereka ada satu misi tau, nak lahirkan GLT. Dan mereka cari, mereka pilih Sifu sebagai speaker, pergi sana untuk bagi bagi training dekat ini semua FBO Jepun bagaimana nak capai GLT. So pada masa itu yang hadir ke seminar itu semua kena fight tau. Ini bukan bayar tiket lah boleh masuk bukan. Dia adalah satu insentif. Okay, insentif kalau tak silap Sifu lah, itu insentif kena elite manager ke atas. So 1000cc dan above saja boleh datang. So dalam Sifu masa itu ada dalam berapa ratus FBO Jepun yang hadir. So salah seorang adalah Honami, okay. So Honami dan Sifu pun tak tahu lah because 2021 masa COVID Sifu ada jemput dia masuk ke FB interview live BOI. So masa itu dia sudah GLT. So masa kita buat rehearsal so tiba-tiba dia bagi tahu I first time jumpa you dia cakap jumpa Sifu jumpa Sifu dekat Osaka, dekat lift dekat lift. So kita dalam satu lift yang sama, tapi masa itu Sifu memang tak ada apa impression because semua itu orang Jepun semua nampak macam sama saja. Semua macam sama, Sifu tak tahu, tapi dia bagi tahu kita dalam satu lift yang sama. Okay, dalam satu lift yang sama dan dia tegur Sifu pun balas dia cakap Sifu humble dan bagi ilmu, bagi inspiration dan sangat baik dengan semua FBO Jepun. Sangat down to earth lah. Dia kata macam itulah. So masa interview masa rehearsal dia cakap macam tu. So baru Sifu baru Sifu tahu you dah sama satu lift dengan itu masa dekat hotel sama satu lift. So lepas tu kita jumpa pada tahun yang sama. I rasa dia layak FGR. Dia layak ke Global Rally dekat Dallas. So dia datang, dia ambil gambar dengan Sifu. Okay, Sifu share ini. Ini gambar dia. Nampak tak? Ini gambar dia. So dia share dengan Sifu. Dia kata dia nak capai
GLT tau. Masa itu dia kata I nak capai GLT. So Sifu pun tulis. Okay, Sifu pun tulis lah number one. Number one nampak ini. Biasanya orang Jepun dia suka number one. Nippon number one. Kita pun ikutlah dia punya jari sini number one. Okay, ini masa lah 2018. So masa Sifu pergi sana, okay, Sifu dapat sebuah buku tau. Sifu dapat sebuah buku ini. Okay, ini adalah achiever book. Okay, semua yang ada hadir. Semua yang hadir ke seminar Sifu ini semua achiever mereka. Okay, Sifu dapat ini buku dan Sifu carilah. So lepas Sifu jumpa dia ini Honami, Sifu cari tau. 2018 up di mana Honami. So baru Sifu nampak dia 2018 dia berada dekat 1000cc saja. Okay, 2018 5 tahun yang lepas Honami, ini Honami. Nampak? Tapi kalau banyak sangat you mau cari pun bukan senang nak cari because banyak muka sangat dekat sini, okay? So Sifu cari dia, Sifu jumpa dia. Ini umur ini umur 40 ke bawah. Ini kira youth. Youth di Jepun panggil youth. Yang muda. Okay, yang muda. So dia baru berapa? Dia baru saja 1000cc tahun 2018. Nampak tak? Tak sangka dalam 5 tahun saja. Okay, cc dia boleh meloncat ke 25,000. 25,000. Bukan itu saja, dia jadi top 1 dekat dunia tau. Orang yang pertama, FBO yang pertama yang capai 25,000. Okay, dalam masa 5 tahun saja. So kenapa Sifu nak tunjuk ini? Because ini adalah bukti Ini adalah bukti apa yang Sifu share. Ini bukan Sifu main cakap saja tau. Bukan main hantam ini, bukan main hantam Ini betul-betul kisah benar. Jika kita ada niat yang besar, kita nak capai sesuatu dalam 5 tahun pun boleh sampai tau 1,000 sampai 25,000. So you bayangkan kalau last year kalau tahun lepas you berada dekat elite manager 1,000cc. So you jangan takut tau. Jangan takut you nak berimpian I nak jadi GLT. Jangan takut. Kenapa? Because you sudah nampak satu kisah di depan orang benar tau. Ini kisah benar di depan mata kamu. Okay, 1,000 5 tahun boleh sampai 25,000. Okay, kebanyakan FBO dia tak dapat capai, dia tak sampai ke tahap GLT because bukan orang yang halang dia. Sebenarnya adalah dia sendiri yang sekat diri. Okay, dia rasa I tak mungkin boleh sampai. I masih baru. Ada yang cakap macam itu tau. Biasanya dia cakap, oh Sifu I masih baru dalam bisnes ini. Oh Sifu I baru 1,000cc saja. I baru elite manager. Okay. Kalau you ada minda seperti itu, memang you susah. Jangan kata 5 tahun, 50 tahun pun tak semesti you boleh capai. Tapi kalau you betul-betul you fikir you nak. Okay? Kita pun bukan kata nak sampai 25,000cc saja, betul tak? Kalau you mau sampai GLT saja, GLT ini adalah target misi Sifu. Sifu set satu misi dalam 5 tahun ini. BOI kita nak bawa 10 pasangan GLT. So kira you capai 7.5K pun kira sudah GLT lah. Bukan sampai 25,000, tapi kita tunjuk bukti boleh sampai 25,000. So kita kalau boleh capai 7.5K, wah, betul tak? You rasa mungkin tak? Sifu nak tanya, you rasa boleh ke tak boleh? Kira rasa boleh, you tulis yes. Kalau rasa boleh, you tulis yes. Okay, itu yang penting. Baru berapa? 7.5K. Okay, kita tengok. Ini adalah bukti di depan mata kita. Yang penting adalah you nak ke tak nak saja. Itu saja. Mau ke tak mau saja. Bukan boleh ke tak boleh. So Sifu harap pada 5 tahun yang dulu
Sifu yang beri inspirasi kepada FBO Jepun. Dan sekarang Sifu harap FBO Jepun pula yang bagi inspirasi kepada kita kita sendiri. Dan yang make sure adalah apa? Kita nak apa? Kita nak minda yang sangat sihat. Minda yang sangat sihat, niat yang sangat besar, hasrat yang sangat besar. Yang penting adalah berani berimpian besar. Itu yang Sifu nak. So siapa di sini you rasa selepas you tahu ini, you dengar kisah ini, you rasa you nak jadi GLT, ada tak? Tulis GLT dalam chat room. You rasa you nak jadi GLT dalam 5 tahun ini. You tahu dah bila you type GLT okay, you punya jari tengah type, okay, you kena ada komitmen kepada you punya jari. Betul? Bukan type saja. GLT senang, mau type siapa pun boleh type. I panggil anak saya pun boleh type. Betul tak? Panggil satu budak kecil pun boleh type GLT. Tapi GLT ini dia mesti kena datang dengan apa? Komitmen. Bila you nak, you mesti nak buat kerja gila. Macam Honami, dia buat kerja gila. Dia buat YouTube, buat banyak YouTube. Betul tak? Buat banyak, dia pun banyak dapat banyak follower. Dan dia pun pandai buat event offline untuk convert. Untuk convert dia punya semua follower dia jadi apa? Jadi FBO. So di sini Sifu ada terima sebenarnya Sifu ada terima panggilan call setakat inilah ada tiga EGLT dan GLT lah call Sifu. Okay, yang paling awal call adalah Honami. Okay, ini ikut susunan Honami yang orang yang pertama yang call, yang message dia voice note. Okay, dia message Sifu Simu, dia tanya khabar. Dia tanya, apa khabar? Apa jadi Malaysia? Okay, dia tanya, okay, apa khabar? So di sana pun Sifu ada bagi tahu keadaan dekat Malaysia. So kita ada customer yang ramai yang tidak dapat kekal, retention problem semua. So Sifu tanyalah, kita tanya balik di Jepun apa yang mereka buat. Okay, Jepun last month sales Jepun mencecah 80,000 cc. Okay, ini satu rekod month. Kalau kita masih cakap susah, masih cakap negatif ke apa ke, tapi Jepun sudah pecah rekod 80,000 cc per month. Okay, so bila Sifu tanya dia bagaimana Honami, bagaimana you jaga you punya customer. Because Honami dalam 1 tahun kita semua tahu dia dalam 1 tahun dia punya direct sponsor VIP dia hampir 1,000 orang. 1 year you tengok ini rajin ke tak rajin, you sendiri fikir ini orang rajin ke tak rajin. Dalam 1 tahun kalau you cakap I sponsor 10 VIP, dia sponsor hampir 1,000 VIP dalam 1 tahun. Okay, you fikir. Okay, bagaimana kalau you rasa you punya customer susah nak jaga, so you rasa dia punya 1,000 FBO macam mana nak jaga? So Sifu tanya dia, bagaimana you jaga? You begitu ramai tau, hampir 1,000 orang. How you take care you punya customer? So you tahu apa dia jawab tak? Siapa di sini you nak tahu? You nak tahu apa jawapan dia? Tulis 2 dalam chat room. Siapa nak tahu? Tulis 2. Siapa nak tahu apa jawapan yang Honami bagi sama Sifu? Mau betul you orang mau ke tak mau? Mau tulis 2. You mau tahu tulis 2. So hari ini Sifu bongkarkan rahsia dia. Nak tahu tulis 2. You nak jadi GLT tulis 2. Senang cerita lah. You mau jadi GLT tulis 2. So Sifu akan bongkarkan rahsia. Kenapa? Bagaimana? You rasa 10, 20 pun susah, tapi dia sampai 1,000 pun dia tak rasa susah. Dia boleh sampai ke 25,000 cc. Bukan 1 tahun last year 20,000 this year 25,000 ini bukan nasib
Dengar baik-baik. Ini is not luck. Bukan nasib. Ini betul-betul gerak kerja. Apa rahsia dia buat, okay? So, bila Sifu bagi tahu jawapan ini, Sifu rasa lah. Masa Sifu dengar jawapan dia, Sifu pun terkejut. Okay? Dan Sifu bagi tahu you jawapan pun mungkin you akan terkejut juga. Apa jawapan dia? Okay? So Sifu sekarang nak bongkar jawapan dia. Okay? Apa dia jawab? Dia cakap, bagaimana you jaga you punya customer? Okay? You tahu dia jawab apa? Dia cakap, I tak ada strategi pun. I tak ada apa-apa strategi, apa-apa cara untuk jaga customer. Kerana apa? Kerana saya tak ada customer. You orang dengar baik-baik. Dia kata dia tak ada customer. Dia tak ada customer. Itu sebab dia tak perlu apa-apa strategi ke cara ke untuk jaga. Okay? Apa dia buat? Dia cakap apa dia buat? Apa dia buat? Semua prospek yang dia sponsor, dia semua convert bagi FBO. Semua jual bisnes. Okay, jual minda bisnes saja. Bisnes. Buat duit. Insentif. Dia hanya jual ini benda, tanam dalam otak FBO dia. Downline dia. Dan semua downline dia, dalam otak dia bukan saja customer. Mereka tidak lagi fikir sendiri adalah customer. Mereka fikir mereka adalah business owner. Okay? Dan mereka harus fokus kepada insentif. Bukan kepada diskaun. So apa bezanya FBO dengan customer? Sifu hari ini Sifu nak jelaskan perbezaan FBO dengan pelanggan. Okay, perbezaan FBO dengan pelanggan adalah FBO dia akan kejar insentif. Dia mau dapat pengiktirafan. So customer dia nak kejar diskaun. Dia mau beli murah saja. So itu customer memang tak jadi kaya punya. You tahu tak cara yang paling mudah untuk dapat diskaun paling tinggi adalah anda jadi FBO. So you kena cerita ini konsep kepada semua you punya prospek, semua you punya downline. Okay? Hanya FBO saja boleh menikmati produk secara percuma. Hanya FBO saja. You customer macam mana pun, you masih perlu bayar. Walaupun dapat diskaun banyak pun, you masih perlu bayar. Because you tak boleh dapat free produk. Faham tak? You tak mungkin dapat free produk, you masih perlu bayar. Tapi FBO, macam Sifu, okay, Sifu nak tanya, you orang. Sifu makan produk Forever Living, you rasa bayar ke percuma? Okay? You orang rasa Sifu guna duit sendiri ke untuk makan Forever produk ke atau Sifu dapat percuma from Forever? Jawab Sifu. Free ke Sifu kena bayar dengan wang sendiri? Mana satu? Yang cakap bayar sendiri itu dia tak faham. Sebenarnya semua wang yang Sifu untung dari Forever sudah melebihi wang yang Sifu boleh beli untuk makan sendiri. Bermakna apa? Bermakna Sifu guna produk Forever semua percuma. Bukan saja percuma, Sifu untung banyak wang lagi. Hanya CBM check Sifu untung lebih 3 juta US dollar. Nampak tak? So ini cara yang betul. Kita kena tanam dalam minda. Kita main FBO. Kenapa you mau pergi cari diskaun murah-murah, lepas tu you kena guna wang sendiri pergi beli. You tak datang sini buat insentif, kerja insentif, buat aktivisi untuk dapat overriding, untuk dapat wang untuk guna produk percuma. Ini yang apa yang Konami dia buat selama ini. Dia hanya jual bisnes. Itu sebab dia tak perlu ada apa strategi untuk jaga customer pun. Dia kata tak ada. Tak ada. Semua nak buat bisnes. Semua kerja insentif. Semua bekerja sama dengan management. Management buat apa insentif? Dia orang kerja. Itu sangat penting. Itu sebab tahun ini, 2023, okay, kita kena fokus. Fokus kepada apa? Fokus kepada insentif. Dan fokus kepada recognition. Dan kita sudah tubuh apa? Kita sudah tubuh 5 region. Utara 1, Malaysia Tengah, Central 1,
Selatan 1, Pantai Timur 1 dan East Malaysia. East Malaysia, Sabah, Sarawak 1. Kita sudah ada 5 tim, 5 komiti. 5 kita panggil Celebration Master Committee, okay, yang akan in charge untuk menganjurkan majlis penganugerahan setiap bulan atau setiap 2 bulan kita akan buat ini majlis untuk apa? Untuk celebrate semua yang capai 5 cc, 25 cc, semua yang capai supervisor, okay, kita akan bagi sertifikat. Sifu sedia sertifikat dan juga kita akan tempah satu tempat lah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, yang ada talking point tau. Orang nampak sudah nak layak. Next month, of course, kita akan buat di tempat-tempat yang berbeza. Dan pada masa yang sama, you akan nampak kita dalam 5 tempat, masing-masing kita ada celebration. So kita nak apa? Kita nak FBO kita mula nampak apa? Mula nampak Forever adalah satu business. Dia bukan saja satu kedai. Satu kedai suplemen yang you datang beli produk enjoy discount saja, tapi you boleh banner you punya masa depan bersama Forever dan you boleh dapat pengiktirafan yang you tak dapat dekat luar. So dia orang akan kejar. Kita akan move dia punya fokus daripada discount kepada insentif. Supaya mereka punya otak boleh mula ubah, kita ikut macam Jepun. Otak mereka akan ubah. Bukan saja customer tapi sebagai business owner. So kalau kita berjaya dalam ini 1 tahun tau kita buat. Okay, kalau kita berjaya, Sifu sangat yakin 5 tahun ini, okay, kita akan lahirkan lebih 10 pasangan GLT. Okay, so itu yang Sifu sangat looking forward. Sangat what we call optimistic. Masa depan dalam ini 3 sampai 5 tahun yang akan datang ini. So Malaysia akan cipta rekod yang baru, new record. Kita tak pernah sampai. Jepun kalau buat 80,000, so kalau 5 tahun kita boleh sampai 80,000 pun itu kira sudah gila. Okay? Setakat ini Malaysia hanya buat setakat 20 lebih ribu saja. Kita pun pernah ada sekarang pernah lahir 5 GLT. Dengan sales hanya 20 to 30,000. Okay? Separuh pun tak sampai. Dengar baik-baik. Separuh pun tak sampai. Jepun punya sales. Tapi kita sudah lahir 5 GLT sebelum ini. Okay? So kalau kita dalam 5 tahun kita boleh sampai 80,000 cc, bermakna kita akan lahirkan lebih 10 pasangan GLT. Itu adalah niat, itu adalah misi BOI Group pada 5 tahun yang akan datang ini. So siapa di sini kalau you rasa you nak jadi GLT yang type GLT tadi, so Sifu nak you orang kena faham apa langkah yang seterusnya you kena buat. So Sifu sudah share rahsia Honami bagaimana dari 1,000 to 25,000. So itu dari segi minda, of course you boleh buat, you boleh macam dia guna YouTube sebagai platform dia, okay, untuk dapat lead, dapat follower. Dan you pun boleh guna apa kekuatan you masing-masing. You boleh buat online ke offline ke, apa yang you ikut you suka. Yang penting adalah you punya minda you. Selagi you boleh kekal you punya network, kekal you punya downline dalam sistem, dalam rangkaian kamu, pasti you akan naik setiap tahun hingga you boleh capai GLT. Okay? So itulah yang Sifu nak share hari ini. Dan sekarang Sifu nak buka pentas bagi anda pula yang share. Okay? First kita nak jemput Kok Sun. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Ya, selamat pagi Sifu. Okay, so sangat sangat special hari ini sebab apa? Sebab sudah lama tak jadi orang yang pertama angkat tangan dekat Tepanyaki BM. Ya, so hari ini sangat
petuah, okay, boleh dapat masuk teppanyaki dengan awal. Sebab apa? Sebab I baru saja sembuh daripada sakit. Sudah banyak hari saya berada dalam rumah, tak dapat nak keluar, nak fight dengan I punya team. So oleh itu kesihatan itu sangat-sangat penting dan memang nak tanya kepada I punya team, okay, dalam bulan ni, okay, dapat lahir satu manager yang baru, iaitu Elwin. Dia adalah orang baru dan telah capai manager dalam 2 bulan. Okay, so dan selain tu, okay, bulan ni dia punya target 100 cc pun sudah capai. Dan bulan depan dia dengan MF2D. Dan bukan itu saja, dalam tim dia ada juga lahir satu FPO yang baru, iaitu nama dia Irene. Okay, dia telah capai 50 cc juga. Dia pun tengah fight F2D. Iaitu kita juga kita juga doakan untuk mereka, pasti boleh capai target mereka. Dan kita juga nak jadi macam Honami juga, walaupun kita masih orang baru, pasti kita boleh capai. Sebab apa? Sebab kalau Honami boleh capai, kita pun mesti boleh capai. Sebab daripada apa yang berlaku dekat Honami, telah bagi tahu kita tiada ajaib, tak ada apa ajaib yang tidak akan berlaku. So 100,000 cc pun boleh jadi 25,000 cc. I percaya kita ada sangat ada banyak kekuatan ada banyak kekuatan kita boleh capai. Sebab apa? Kita ada Sifu yang sangat best. So dan kita ada sistem yang sangat bagus. Dan kita ada kita ada satu market yang sangat besar. Dan kita ada kita ada sokongan daripada hadis, betul. Ini yang kita ada, takkan kita tak boleh capai, betul. So kita ada banyak benda yang boleh, ini adalah sebab yang kenapa kita pasti boleh capai juga. Sebab kita pun pernah ada GLT yang berada dalam top. So oleh itu tidak mustahil, saya percaya dengan sistem yang kita ada sekarang, kita juga boleh jadi top dalam dunia. So mari kita percaya dan kita buat sampai jadi. Terima kasih. Ini adalah apa yang I punya sharing hari ini. Thank you. Thank you. Yes. Kita ucapkan tahniah kepada tim Koksun. Orang baru first month sudah 50 cc, second month sudah 100 cc manager. Ini bulan depan akan fight F2D 150 cc. So apa pun boleh jadi, nothing is impossible. Kalau you masih ingat sekarang ada yang masih celebrate tahun baru Cina. Tapi orang sudah terbang tinggi. Jangan relax sangat. Jangan relax sangat, kena cepat balik tekan minyak jalan. Itu yang sangat penting. So thank you Koksun, dan kita doakan tim Koksun terus maju lagi, dan kita nak nampak ada new CBM akan dilahirkan pada tahun ini. Orang baru join 1 tahun terus CBM, kita nak cipta rekod lagi pada tahun ini. So thank you. So seterusnya kita nak jemput Kak Hasya. Assalamualaikum. Selamat pagi Sifu. Pagi. Minta maaf tak dapat buka video takut cuaca tak apa cantik. Syukur alhamdulillah pagi ni diberi kesihatan yang sihat, dapat lagi akak share dalam teppanyaki. Dan akak ada satu nak share lah. Ini pengalaman akak. Seekor haiwan. Kita nak selamat, bukan kita nak selamatkan orang aja. Haiwan pun kita nak kena selamatkan, kan? Betul tak? Dia adalah satu nyawa. Akak punya haiwan seekor kucing. Selama ni memang akak bagi di ABG dengan pollen sebab dia ada batu karang. Sekarang ni dia semakin ternak. Tengok dalam 2-3 hari ni dia tak boleh makan. Dia kena dah 3-4 tahun lah dia kena, nampak dah pulih. Tapi 2-3-4 hari ni dia tak boleh dia tak nak makan.
akak pun macam muskil jugalah sebab tak tahu apa masalah dia kan. Akak kasih juga vitamin C, pollen, ABG, tapi nampaknya makin dia teruk. Semalam akak bawa dia pergi ke hospital haiwan lah, klinik haiwan. Dah tak boleh nak buat apa-apalah. Yelah, walaupun itu semua macam kita manusia juga, doktor merancang aja. Apa masalah kita tak boleh diatasi kan. Kita serah pada Allah. Jadi semalam doktor kata buah pinggang dia dah tahap 4, tak boleh nak buat apa-apa. Tapi akak bertawakal pada Allah, walaupun dia haiwan, kesayangan kita, kesayangan Nabi juga, kita nak selamatkan dia. Akak coba kasih dia susu forever campur dengan Polmostin, dengan bagi dia vitamin C dengan pollen. Nampak pagi ni dia boleh bangun lah, boleh bangun, boleh berjalan. Sebab semalam dia tak boleh berjalan dah. Dia memang dah orang kata 50-50 lah. Pagi tadi akak tengok, akak kata dengan suami bagi. Suami pun macam dah putus asa. Dia kata nak buat apa nak bagi lagi. Doktor kata dah tak ada harapan. Sebab buah pinggang dia dah tahap 4. Habis akak cakap dia macam manusia juga. Kita berusaha. Walaupun doktor cakap doktor tu dia merancang. Dia bukan Tuhan. Nyawanya semua daripada tangan Allah. Kalau Allah nak ambil siapa-siapa pun, walaupun dia haiwan, Allah tu ambil. Tapi kita, kalau boleh kita selamatkanlah kan. Sebab bukan orang je kita sayang, haiwan pun kita sayang kan. Jadi kita nak selamatkan dia. Dia memang kesayangan saya dengan suami lah. Saya punya dah 8 tahun akak jaga dia. Dia dapat sakit ni kita kena selamatkan lah kalau boleh diselamatkan. Jadi akak pagi tadi akak bagi semua tu susu dengan Polmostin, dengan vitamin C, dengan pollen. Nampak dia boleh bergerak, dia boleh berdiri, dia boleh berjalan. Itu satu-satunya tandanya ialah kuasa Allah kan, dengan keajaiban Allah kita minta, bukannya manusia je, walaupun haiwan kita kena selamatkan. Itulah akak nak share siapa yang ada haiwan yang kesayangan macam kucing lah. Kita ni selalunya, kita Islam ni suka kucing kan. Kita sayang sesuatu haiwan tu, kita kena selamatkan. Sebelum dia sakit kita bagi dia ABG. Sebab dia sebelum sakit pun akak bagi dia ABG. Tapi itulah kekuatan dia, mungkin kekuatan dia kan. Sebab semuanya ada usus, kita kena bagi ABG. Sebab setiap apa yang ada usus, yang bernyawa, ada usus, dia akan dicuci usus tu kerana pemakanan kan. Itulah sebab kita kena bagi ABG walaupun dia haiwan. Itulah akak dapat share dan sama-sama doakan kucing akak ni, Oyin akak ni selamat. Boleh lagi orang kata sambung lagi nyawa dia kalau Allah tu nak bagi kan. Sebab akak dengan suami memang sayang sangat, sebab dah 8 tahun jaga dia kan. Itulah bukan orang aja kita sayang, bukan orang aja kita nak selamatkan, haiwan yang kita sayang pun kita kena selamatkan. Itulah akak nak share sama-sama yang dah 5 sisi awal tahun Januari ni akak bagi tahniah lah, dan moga-moga akak pun macam gitu jugalah, memang nak pegang 5 sisi kan. Kita doa sama-sama berjaya. 5 sisi tu memang pegangan forever. Itulah jantung hati forever. Itulah akak pegang walaupun akak rasa akak tak down. Tapi cuma slow je. Katanya concern kesihatan kita kena jaga kan. Bila kita kesihatan kita tak berapa nak sihat, kita kurang nak boleh keluar kan. Itulah Sipu, akak ucapkan semuanya berjaya di dalam forever dan selamat yang mana dapat 5 sisi tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you. Masih sempat lagi ya, Sipu nak kata 5 sisi. Kalau orang baru hari ini join pun, dalam 1 hari pun dia boleh buat 5 sisi. Okay, itu yang penting. So jangan putus asa. So kita kena buat sampai saat terakhir. At least kita sudah usaha. Usaha 100%. Baru kita rasa okay. Okay.
So di sini kita sama-sama doakan yes kucing kesayangan Kak Asia cepat sembuh dengan kalau boleh dapat mungkin tak tahu because produk forever memang ajaib, memang boleh buat banyak keajaiban. Okay, so kita semua sama-sama doakan dan of course kita nak doakan Kak Asia terus maju dalam bisnes forever. Okay, terus sehat juga. Okay, so thank you. So seterusnya kita nak jemput yes Eddie. Halo, selamat tahun baru dan happy Lunar New Year. Okay, seafood. Okay, happy New Year. Okay, so semoga semua ahli keluarga forever kita sehat dan happy, bahagia. Okay, so tiga perkataan kena express Okay, kena bersyukur sebab first, okay, rasa sangat sihat dan setiap hari pun dapat banyak berita baik. Kedua, sebab boleh berada dalam satu platform yang sangat positif energi so dan dalam perayaan yang besar ini ramai orang kita sama-sama meraya meriah. Okay, tahun ini memang tak sama. Very excited. So ketiga adalah okay, ramai yang kita jumpa kawan-kawan yang lama semua bersedia untuk saya jumpa mereka untuk salam dan satu lagi sentiasa mereka suka tanya macam mana selepas MCO. Ini adalah satu salam yang mereka selalu tanya. So dalam perayaan ini okay, memang sangat busy. Satu hari jumpa hampir 8 kadang-kadang satu hari 7 orang. So terima kasih kepada Sifu sentiasa ingatkan kita apa yang kita kena memajukan dan apa yang kita perlu fokus. Sebab dalam 2022 okay, memang ada banyak barang yang untuk challenge. Tapi dalam 2023 ini I rasa memang smooth saja. Kenapa? Sebab okay, bila kita mula-mula buat forever living Sifu sentiasa ingatkan. Okay, dia Sifu ada kata, okay, dia kata 3 jenis orang bila dia buat forever living mereka okay, dalam keadaan yang 3 jenis. Satu jenis yang dulu saya join Sifu sudah kata. First adalah orang jadi pekerja. Orang jadi pekerja okay, mereka sentiasa tak ada maklumat dan mereka dengar saja apa yang upline ke atau bos cakap dia pergi buat. Dia selesaikan masalah orang lain. Okay, so itu adalah seorang pekerja. So mereka memang setiap hari okay, dalam masa yang cukup sudah nak balik. So mereka ada time untuk buat kerja tau. Bila raya mereka tak ada buat kerja ni. So mereka relax je. Okay, itu adalah pekerja. Yang kedua jenis kedua adalah agent atau orang salesman. So sentiasa mereka kerja kuota. So bila kerja kuota, mereka jumpa semua orang mereka asyik nak jual produk saja. So mereka tak ada satu face to face communication dengan kawan-kawan okay, dari hati. So jadi okay, orang jenis kedua ini mereka akan nampak bila ada keuntungan mereka di platform sini. Kalau tak ada keuntungan mereka akan tukar platform. So loyalty memang mereka tak ada. Mereka jumpa, mereka nak itu hasil saja. So itu adalah agent. So jenis ketiga, Sifu kata you kena jadi orang yang ketiga jenis adalah bos. Bila bos you kena faham bos ada 2 jenis. Satu jenis bos adalah semua sendiri kau tim. You faham tak? Semua buat. Itu bos adalah seorang dia bos. Tapi kita nak jadi bos sebagai jadikan jutawan usahawan. Usahawan mereka sentiasa Sifu kata mereka tak ada sentiasa seorang yang buat. Dia akan buat satu rancangan dan dia akan rekrut. Bermakna cari orang yang hebat dari dia untuk jadikan tim dia untuk menjadikan apa yang dia nak capai. Ini adalah satu usahawan dia punya mindset. So bila Sifu kata you kena ingat sentiasa orang yang jadi pengguna dia tak akan loyal. Kenapa? Sebab dia tengok diskaun. Dan dia kata kalau you seorang
Bos Aeon. Bos Aeon, adakah you akan pergi line dia macam Speed 99 beli produk tak? Beli barang tak? Dia kata sentiasa tak akannya sebab you akan guna produk sendiri. So orang yang setia sentiasa adalah orang yang sedang buat. So memang terima kasih dari hari pertama Sifu sudah kata, so bila mula-mula saya buat Forever Living you tengok dalam cuti ini memang I nampak orang yang masih aktif dalam IBM Network adalah orang yang saya dulu saya sponsor dengan guna GEP dengan bagi tahu mereka bukan pengguna customer biasa. So sampai sekarang hari ini mereka masih kekal guna produk tau. Banyak sikit pun tak apa, tapi bila mereka ada masalah kesihatan atau masalah apa-apa mereka first punya fikiran I nak cari Forever Living. Ini yang memang saya sangat bersyukur sebab kenapa? Sebab tapi bila masa sudah lalu, okey, kita kadang-kadang nak buat banyak itu info tentang produk saja kadang-kadang sudah alignment sudah lari. So memang ingatkan kita dalam perayaan ini saya bagi semua GEP. I punya itu customer lama ke atau saya punya jumpa I punya fighter lama kan semua I GEP sekali Walaupun dia fighter benar jadi fighter tapi I update dia sekali lagi GEP. Kenapa? Sebab I takut mereka semua sudah lupa. Tak tahu sekarang Forever Living sudah ada banyak insentif dan sudah ada 25,000 cc punya GLD. Mereka ingatlah masih tahu rough kit saja. So memang ini yang satu berita baik untuk saya dan hari itu I jumpa seorang kawan yang lama. Dia sudah 8 ke 9 tahun tak ada call saya. I sentiasa update dia info semua tapi dia langsung tak ada feedback. Kadang-kadang ada feedback tapi kadang-kadang tanya harga. Lepas tu dia hari itu dia tiba-tiba feedback dengan saya. Dia nak kita duduk, kita sembang. Lepas tu I memang jumpa dia. Lepas tu I terangkan apa yang berlaku sekarang dalam Forever Living. Dia ada satu pertanyaan yang sangat baik untuk saya. Dia sentiasa dia suka tanya satu. Dia suka tanya apa? Dia suka tanya you punya income berapa? Bila dia tanya ini, I memang sangat happy. Kenapa? Sebab dia sudah ada interested tentang bisnes ini. Tapi dalam kita adalah seorang usahawan. Berapa persen you boleh dapat dari you punya team itu paling penting. Sebab income dijana sebagai dalam satu team. Kita bukan salesman, kita bukan main jual sendiri. So jadi harap kawan saya ini sudah terangkan bagi dia sudah faham. Lepas tu memang hari itu satu hari saja, I dalam I boleh membuatkan hampir 2.5 cc satu hari. So Kak Hasia, you punya 5 cc tak ada masalah. One day can 2.5. You sampai haiwan pun boleh selamat. Memang satu hari 5 cc is easy for you. Okay, so sangat happy. So sekarang sudah nak ready ke lepas terbaki sudah ada appointment. So kena keluar. Okay, so sentiasa ada stok dalam kereta. 5 cc at least. Okay, so tak ada masalah untuk kita. So last goal setting. Sebab I jumpa bel-bel punya muka. Okay, goal setting. Tahun ini pasti nak jadi CBM dan F2D dalam 4 bulan ini kena capai. Yes, I can. Okay, thank you. Okay, so nampak tak orang yang yang positif ambil peluang walaupun masa tahun baru Cina boleh buat sisi banyak juga. So itu yang penting dan tahniah kepada Eddie dan kita doakan Eddie tahun ini 4 bulan ini F2D, tahun ini nak CBM. You macam reborn So tahun ini memang tahun reborn tak kira you sudah join berapa lama. Yang penting adalah minda kita macam reborn tau. Hidup semula lagi. So kita macam baru join. Kita boleh nampak kalau orang baru boleh capai, kita orang lama pun boleh capai because kita sama-sama reborn. Okay? So thank you Eddie punya sharing. So seterusnya kita nak jemput Campbell.
Halo, selamat pagi semua. Boleh dengar suara, boleh tekan 1. Okay. Boleh. So, I nak tanya, siapa sangat rindu saya? Adalah, ada tak yang tak kenal bel? Kalau tak kenal lagi tekan 2. Okay. So 3 perasaan hari ini rasa sangat ong. Okay, nampak tak warna merah ong-ong Yang kedua, I rasa sangat bahagia. Lepas tu sangat berani. Okay, rindu kan? Okay, so memang sangat banyaklah good news nak share kan sebab raya, betul tak? So tapi raya pun tak raya sangat sebab hari ke-5 sebenarnya I sudah buat GEP tau. Sudah buat GEP raya ke-5. Walaupun kat luar jiran saya dia sudah pipi popong itu mercun. Wah, sangat bising tau. Tetapi saya gaduh dengan itu bunyi mercun GEP lagi. Okay. So memang sangat bersyukurlah sebab apa kita berada di dalam team BO. Lepas tu memang sangat bersyukur berada di platform Forever tau. So memang macam Sifu selalu cakap kan, kita akan ada BO dinner pada bila? Ingat tak bila kita punya BO dinner? So 11 bulan 3, ingat itu adalah tarikh yang sangat akan masuk dalam sejarah. Okey, sebab apa? Sebab ini merupakan BO dinner yang kali pertama Sifu anjurkan untuk iktiraf MDM. Okey, MDM ialah apa? $1 Million Mentor. So $1 Million Mentor dia lain sikit daripada achievement yang di luar tau. Mungkin kita dengar banyak insurance pun ada, betul tak? Tetapi ini adalah untuk Forever punya FBO yang boleh untungnya duit tau. Itu ialah keuntungan yang kita dapat. So masa Sifu tanya kan, kita nak kumpul-kumpul achiever kan, Sifu pun minta bel, cuba kira berapa banyak duit bel sudah untung daripada bel mula buat Forever sampai last year. So sebenarnya bel tak pernah kira tau berapa banyak saya pernah untung di Forever. Siapa yang rajin kira? Kalau untuk kawan baru mesti you rajin kira you punya bulan you tambah, betul tak? Tapi saya tak rajin kira. So bila Sifu minta, saya pun keluarkan semua saya punya CP58. Saya keluar korek semua tau. So saya kira daripada masa mula saya join 2010 sampai 2020. Cuba teka kan berapa banyak bel sudah untung. Mungkin ramai yang tak kenal saya dulu adalah seorang engineer, QA engineer. So selepas saya graduate, saya terus masuk kerja sebagai engineer, tetapi saya hanya sempat kerja 2 tahun saja. Hanya sempat kerja 2 tahun, saya dibuang kerja masa tu ekonomi meleset. Okay, so saya bukan buang kerja tau, saya bukan pecat bos tau, tetapi saya dibuang kerja. So kalau anda masih lagi kerja, mungkin you akan rasa, kita setiap bulan kita makan gaji kan, kita rasa selamat, betul tak? Tetapi I nak bagi tahu anda, sebenarnya kita makan gaji walaupun pangkat tinggi ke apa ke, sebenarnya tak selamat. Kita akan kemungkinan dibuang kerja semasa ekonomi meleset. So you imagine kan, masa saya kerja dulu, okay, engineer, cuba teka saya punya gaji berapa? Sebagai seorang engineer, you rasa gaji seorang engineer berapa? So saya tengok balik saya punya slip gaji dulu kan. Engineer 2,200 saja masa saya. Kak Rawani tu tinggi sikit. Saya 2,200 saja tau. 1 bulan saya punya gaji. Tetapi saya di Forever 10 tahun di Forever, saya sudah untung, you tahu berapa? Saya sudah untung 2.1 juta. 2.1 million di Forever dalam masa 10 tahun. Ini bermakna apa tahu? Bermakna kalau saya makan gaji sebagai engineer, saya tadi kira saya perlu kerja 900 bulan. Cuba tulis 900 bulan saya perlu kerja, dan maknanya saya perlu kerja 75 tahun sebagai engineer baru saya dapat untung 2.1 juta. So siapa ada hidup yang begitu panjang, you boleh tak kerja 75 tahun? Kalau boleh, you tak boleh. I rasa tak ada seorang manusia yang sanggup kerja 75 tahun, betul tak? Kan? Kita tak ada masa macam tu, betul tak? So that's why begitu bersyukur kalau kita duduk di Forever, kalau kita betul-betul nampak ini platform dan ini sistem memang boleh buat duit kan. Kenapa kita tak all out? Kenapa kita tak all out dan kita spend kita punya tenaga, kita punya masa, kita punya emosi, everything untuk betul-betul kan
fokus dalam forever dan betul-betul boleh ubah hidup kita. Nampak tak? So that's why ini memang satu kesyukuran yang sangat besar lah. Okay, so Bel nak bagi tahu ini sebab apa? Sebab saya nak bagi tahu anda, Bel hanya seorang wanita yang biasa. Cakap pun tak pandai, bahasa bukan pandai, dan saya jenis orang yang tak suka bercakap. Kalau saya tak perlu cakap kan, saya boleh duduk sana kan, boleh duduk sana bengong gitu kan. Saya tak suka bercakap dengan orang, tetapi kenapa saya paksa diri bercakap? Sebab saya tahu bila saya bercakap, rezeki saya akan masuk dan saya boleh ubah ramai orang punya hidup. So itulah sebab yang membuatkan saya terus dan buat di Forever. Okay, teruskan usaha di Forever. So ada 3 benda lah Bel nak share kepada anda. Macam mana kita boleh jadi MDM dalam Forever kan. Macam Sifu selalu cakap kan, kita lihat satu leader bukan lihat setahun 2 tahun kan. Kita kena lihat berapa tahun at least. Cuba type dalam chat room. Ini Sifu selalu cakap, kita kena lihat at least 10 years, betul tak? 10 tahun. So apa-apa sifat yang kita perlu ada kalau kita nak capai MDM? Yang pertama adalah apa? Kita kena rasa bahagia. Sebab apa tahu? Sebab terutamanya kita wanita, kita sangat senang diganggu emosi, betul tak? Kan? Kita senang diganggu emosi sebab kita wanita banyak hormon. Sikit-sikit kita rasa emosi. Sikit-sikit kita rasa nak marah, betul tak? That's why kalau kita nak berniaga ataupun kita nak happy dengan family, dengan suami kan, kita kena bahagia. Macam kita buat Forever kan, kita kena bahagia juga walaupun kita ada orang reject kita, ada orang terima kita, ada orang reject kita kan, kita kena rasa bahagia. Sebab bahagia kan, dia akan membuatkan kita rasa suka dan rasa macam nak share lagi. Like, walaupun orang tu mungkin dia reject kita, kita rasa bahagia. Siapa ada perasaan macam tu? Bila you sudah GEP kan, orang tak nak terima, tak nak sign up pun you rasa sangat happy, shock sendiri. Ada tak? Kalau ada, anda sudah berjaya. So you akan pergi sangat lama dalam Forever kalau you sudah pandai membina emosi ini dalam you punya hati tau. Kena bahagia, kena happy selalu. So that's why bila kita share dengan orang kan, kita boleh sampaikan itu kebahagiaan tu dalam hati you bagi orang. Orang tengok muka you saja dia rasa Bel adalah seorang yang happy. Saya suka dengar Bel cakap. Saya nak dengar lagi apa yang Bel cakap. Kita fikir macam itu tau. Okay, yang kedua kita kena berani. Macam Sifu cakap kan, macam Honami, dia sangat berani untuk berimpian, betul tak? So that's why kalau kita tak berani fikir sendiri boleh jadi MDM, dalam masa 5 tahun untung 1 juta dalam Forever kan, kita tak akan sampai. So kita kena berani dulu. Okay, sama juga kalau hari ini kita tinggal 2 hari kan, kita tak berani fikir kita boleh capai 5cc, kita dapat tak? Kita pun tak akan dapat. Betul tak? So kita kena berani. Yang ketiga adalah apa tahu? Adalah kita kena bodoh. Kita kena buat bodoh. Sebab apa? Kalau kita buat bodoh, kita akan jadi orang yang dengar kata. Macam upline cakap apa kan, kita dengar. Kita jangan langgar apa yang upline cakap tahu, sebab itu akan buat kita rugi. So that's why you kena dengar ini. Sebab apa? Sebab Bel sudah 10 tahun di Forever kan. Saya tak akan bagi you langgar dinding tahu. So that's why you kena dengar cakap upline. Upline cakap FDD kena 3 bulan. Okay, kalau kita nak berjaya, kita kena capai insentif di Forever. Kita dengar kata. So kita akan semakin laju, kita boleh capai impian kita dalam Forever. Okay, begitu. Okay, so kesyukuran kedua adalah apa? Adalah macam tadi Bel cakap lah, hari tu saya hari kelima, raya kelima sudah ada orang, kita ajak orang dengan GEP, betul tak? So sebenarnya kan I ajak ramai tau, tapi yang janji nak join GEP saya hanya 5 orang. 5 orang janji tau, pukul 9 saya buka Zoom datang dengan GEP Bel. Tetapi yang masuk yang dengar masuk ada berapa you tahu tak? 5 yang janji, tetapi yang masuk hanya 2 orang. 2 orang saja. Okay, selepas habis GEP yang join hanya berapa orang you tahu tak? Yang join PC hanya seorang saja. Tetapi saya bahagia tak you rasa? Bahagia. Sebab apa? Sebab at least 2 orang dengar saya cakap sampai habis.
ada seorang yang sign up. Dan seorang ini ya, kalau saya boleh follow up dia kan, boleh tak saya bagi dia sampai dia jadi CBM? Betul tak? Kan? Kalau kita berani fikir macam itu, dia pasti akan capai punya. So that's why kena ada bahagia. Bahagia yang sangat senang kita bahagia tau. Bila kita bahagia, orang pun senang bersama dengan kita. Okay, kesyukuran yang terakhir adalah apa tau? Sebenarnya kan, I sudah terima benda ini sudah seminggu lebih sebelum raya. Tetapi semalam baru saya buka ini tak. Nampak tak ini apa? Nampak tak? Cantik tak? Luggage bag Forever 5cc punya. So ini memang luggage bag yang paling cantik lah. Saya rasa kali ini last year punya memang paling cantik. Setuju tak? Kalau yang sudah terima punya letak 5 dalam chat room. Saya rasa ini paling cantik lah. Kualiti dia sangat bagus. Okay, walaupun kita dah banyak luggage bag kuning ini, betul tak? Tetapi kenapa kita masih lagi nak buat? Masih lagi nak ini luggage bag. Sebab apa? Sebab ini macam satu ketagihan tau. Macam kita makan dadah, kita daging. Kalau kita ambil collection forever, kita pun rasa macam ketagihan, kita nak. Kalau orang ada, kita tak ada kan? Tak jadi gitu kan? Rasa tak macam tu? So kita kena ada ketagihan macam ini. So you lihat kan, kita punya 5cc memang ada banyak hadiah, betul tak? So ini hadiah kan. Kenapa Forever asyik nak bagi luggage bag? You tahu tak sebab apa? Ada tak yang tahu kenapa Forever bagi luggage bag? Sebab dia nak kita pergi melancong free kan, melancongkan free kan. Dia nak kita bawa luggage ni pergi overseas. Betul Afika, free punya, betul tak? So kalau free kenapa tak nak, betul tak? So macam kita punya BO team kan, kita sekarang ada cruise, betul tak? Cruise percuma naik cruise, genting cruise, betul tak? So itu adalah satu maklumat untuk orang baru kita mesti capai. Sebab apa? Kalau you buat 25cc setahun sepanjang setahun, you sudah kumpul 300cc tau. Kalau you buat lagi extra 100cc, you dah dapat insentif trip yang kedua yang free, iaitu Forever bagi punya local trip. So itu pun free. You tengok satu batu you sudah dapat berapa burung dah? 3-4 burung. Kenapa kita tak nak? So that's why hari ini adalah last 2 hari, betul tak? Untuk Januari kita dah habis sebulan, sangat laju. So memang hari ini Bel nak share sebab apa? Sebab saya nak bagi semangat bagi diri sendiri supaya saya nak capai apa? Saya nak CBM 1500cc juga tahun ini. Okay, so kita tak cukup bahagia lagi sebab apa? Tak cukup lagi 100 CBM yang maklumat sifu kita nak. So kita kena bahagiakan sifu kita supaya lagi ramai orang boleh capai pergi cruise, ramai orang boleh capai Eagle Manager dan juga CBM tahun ini. Okay, so sampai sini saja sharing Bel. So doakan semua boleh capai juga walaupun 2 hari. Tiada limitnya kita untuk dapat semua insentif di Forever. Okay, all the best semua. Thank you, bye-bye. Thank you, Sifu. Okay, thank you. Okay, so betul nampak beg cantik Sifu pun belum dapat lagi itu beg. Baru saja nampak ada orang, nampak itu siapa? Ustaz Din yang tunjuk. Baru Sifu masuk F2U cepat pergi claim so belum sampai lagi. So memang cantik gila lah. So Sifu pun ada, tak tahu ada berapa. Banyak lagi beg belum buka lagi. So baru 2 hari yang lepas ada downline tanya Sifu. Ada beg tak? So Sifu tunjuk ambil banyak gambar, beg banyak lah dekat Forever. Collection walaupun sudah banyak dapat tapi macam Bel cakap kita kena ketagih. Ketagih insentif itu sangat penting. Jangan ketagih dadah lah, jangan dadah. Tapi ketagih insentif itu adalah kunci ke GLT. Okay, itu penting. Okay, so di sini kita ucapkan tahniah kepada Bel akan diiktirafkan sebagai MDM pada March nanti annual dinner kita. So siapa yang belum dapat tiket cepat pergi ambil email tiket because tiket tinggal tak sampai 100 tak sampai 100 paling latest I rasa dalam berapa puluh saja tiket tinggal. So kalau nak cepat pergi contact PA Jin dapatkan tiket kamu. Okay, so thank you very much. So seterusnya okay, kita teruskan kita jemput yes no Hafiza saat.
Yes. Tak dengar, no Hafiza kena unmute. Sorry. Okay. Morning Sifu. Morning. Assalamualaikum semua. Saya Nur Hafizah Saad daripada Langkawi. Upline Amy Hamidah di bawah tim Al-Ujab Circle. Okey, kesyukuran pertama saya hari ini adalah sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dikelilingi oleh insan-insan yang tersayang dan berada dalam BOI forever. Alhamdulillah. Okey, ni adalah sharing saya yang pertama dengan Sifu di hujung bulan Januari. Yang ketiga dalam Teppanyaki. Thank you Sifu. Okey, kesyukuran yang kedua adalah sangat bertuahlah sebab dapat join forever ni dalam tim AUC yang mana banyak mengajar saya untuk sentiasa bersyukur dan tersenyum walaupun ada rejection. Kalau orang nak join tu lagi-lagi kita suka kan. Okey, yang ketiganya ilmu-ilmu yang diajar oleh leader Kak Miza, Kak Amy, semua tu dalam Al-Ujab Circle dan BOI sentiasa LOP fikir yang positif. Setiap yang masuk call ataupun message tu kita anggap sebagai itulah VIP kita. Dan alhamdulillah setakat ni dah macam 3 orang dah ada yang message tanya dan seorang bakal join. Okey. Thank you juga Sifu dengan perkongsian hari ini tentang Hanomi yang mana walaupun kita ni orang baru join tapi walaupun hari ni join tetap boleh buat 5 sisi. Janji kita tu berani, bersemangat dan follow apa yang leader cakap. Okey. Dan kita ni macam Campbell kata tadi, walaupun kita tak berani cakap tapi bila kita paksa diri kita untuk buka mulut, di situlah ada rezeki kita dan kita dapat ubah hidup orang. Jadi orang kata kena selalu bercakap walaupun selalu bercakap tu membuatkan kita akan lagi bertambah baik. Okey, yang tu saja perkongsian saya untuk hari ini Sifu. Terima kasih dan saya doakan semua yang ada dalam BOI akan capai 5 sisi dan CBM dan doakan saya juga untuk capai 5 sisi dan CBM 2023. Thank you Sifu. Okay, thank you. Wow. Tahniah, kita ada first timer sharing untuk bulan ini, untuk tahun ini. So dan kita pun mesti kena buat satu target nak jadi CBM pertama from Langkawi. Langkawi itu tempat asas kita punya logo logo helang itu berasas from Langkawi. Okay, so kita mesti pun kena lahirkan jadi buat satu maklumat jadi CBM yang pertama. You ada kisah boleh share satu hari nanti. Okay, so thank you for sharing. So masa sudah cukup so I tahu ada ramai lagi yang angkat tangan tak sempat share. So tapi ingat jangan kecewa, jangan putus asa. So pastikan anda masuk awal untuk Teppanyaki. Nak share kita kena masuk awal. Kalau masuk lambat memang tak sempat nak share lah. Okay, so Sifu harap hari ini apa yang Sifu sampaikan dan juga kita punya FBO sampaikan memberi inspirasi yang besar bagi anda untuk reborn untuk tahun ini dan kita pun mesti mau ambil inspirasi dulu Sifu bagi, sekarang kita ambil balik itu inspirasi from Jepun, from Forever FLP Japan. So Sifu sentiasa kata kalau dekat Forever Living, kalau you tanya Sifu nak ikut mana satu Forever, mana satu negara, Sifu mesti kata Jepun. Walaupun mereka yang jemput Sifu pergi, tapi Sifu pergi sana Sifu pun dapat banyak dapat idea from apa yang mereka buat. Jepun adalah satu-satunya cawangan Forever dekat dunia, satu-satu saja cawangan Forever dekat dunia yang iktirafkan income
pendapatan so dia punya income tengok dia ada income sini. Dia ada tunjuk income dia, nampak? Ini income PCM. Semua PCM semua sini EPCM. Nampak tak? So satu saja negara yang iktirafkan BO atas pendapatan income mereka. That's why SIFU adalah grup yang nombor 2. Okay, kita menjadi grup yang akan ikutlah top 1, because SIFU kata kalau kita nak buat, kita mesti mau ikut top 1 biar negara. Baru kita boleh jadi top 1. Takkan kita nak ikut itu bukan top 1, kita nak jadi top 1. Okay, so SIFU sentiasa percaya bila kita bagi, kita akan dapat balik. Itu sebab SIFU dapat banyak. Sebenarnya SIFU pergi sana, SIFU pun dapat banyak rezeki. Okay, from Forever Jepun. Dan kita sudah berapa tahun sudah hampir 5 tahun. 5 tahun kita iktirafkan PCM kita. Maksudnya yang pegang income setiap tahun melebihi certain amount. Okay, dan tahun ini kita for the first time kita akan iktirafkan MDM, $1 million mentor. Okay, ini adalah mentor yang sebenar. Yang sudah kumpul lebih 1 juta dalam Business Forever. Okay, dan SIFU akan sediakan hadiah yang collector. Ini you tak dapat beli di mana-mana. Okay, SIFU sudah sedia satu hadiah untuk MDM yang ada logo MDM, dan ini sangat limited edition. SIFU hanya ada 50 saja, 50 only. Okay, dan kali ini kita sudah akan bagi 28 MDM, dan kita akan bagi lagi ada 22 lagi. SIFU simpan untuk MDM yang akan datang. So SIFU percaya untuk tahun ini kita akan lahirkan MDM yang baru. So ada banyak sangat dekat. Ada yang I rasa tahun ini kita akan tambah lagi mungkin dalam 10 orang lagi MDM. Okay, so kena cepat kena cepat jadi MDM. Kalau you nak dapat itu collector item, itu special item. Ini collector item. Kalau you lepas mungkin you lain hari you bukan dapat inilah, you mungkin dapat yang lain. So ini memang semua collector. You kalau dapat ini, you adalah antara mereka yang sangat eksklusif. Okay, so ini saja yang SIFU nak sampaikan. Cepat bagi tempat tiket kamu. SIFU nak jumpa kamu semua dekat annual dinner nanti. Memang program sangat hebat. Okay, banyak wang SIFU belanja untuk annual dinner. Jangan tak datang. Jangan tak datang. Ada yang sampai luar negara pun nak datang untuk join MDM. Ramai anak angkat BOI pun sudah nak rampas tiket untuk datang ke annual dinner. Okay, so kita hari ini sampai sini saja, dan kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki pada pagi ini. So are you ready? Yes. Yes. Gambar pada keluar ya. Oleh kita menang, kita juara. Yes. Go. Millionaire. Bye bye semua. Millionaire.